Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang berada dalam Zoom maya kita ini dan juga yang menonton secara live di Facebook kita. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini alhamdulillah dapat kita bersama untuk kita menyambung perbincangan tadabbur bagi surah yang selalu kita bacakan atau mungkin kita selalu diperdengarkan pada keesokan harinya, hari Jumaat pagi. Jadi alhamdulillah, pertama kita bersyukur juga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkembangan sekarang ini. Ini dari sudut Masjid Surau pun dah mula buka, yang ni dah mula ada kuliah-kuliah dan sebagainya. Jadi kita harap mudah-mudahan sama-sama kita mengambil manfaat lah dari ilmu-ilmu yang dikongsikan daripada mana-mana asatizah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung siri yang ke-6 daripada surah As-Sajdah. Cuma sebelum saya mulakan, suka untuk saya sebutkan semula kaedah yang saya gunakan dalam tadabbur surah As-Sajdah ini, iaitu selain daripada kita membincangkan tentang ayat-ayat yang ada dalam surah ini, kadang-kadang saya bawakan dari sudut beberapa kaedah yang mana kita mengetahui satu-satu perkataan itu, yang mana bila kita mengetahui perkataan itu dengan lebih mendalam, yang ini kita dapat praktikkan ataupun kita dapat gunakan pengetahuan kita itu dalam memahami ayat-ayat yang lain. Jadi kalau sebab apa? Sebab kalau kita nak tadabbur 114 surah ini, mungkin tak sempat. Kalau kita gabung dengan asatizah pun mungkin akan mengambil masa yang lama. Tapi Al-Quran ini dia ada, kita katakan, similarity. Ada dari sudut persamaan, dari sudut lafaz-lafaz yang sama digunakan, dia bersifat konsisten. Bersifat konsisten yang mana kita boleh memahaminya apabila kita memahami kaedah penggunaannya dari sudut perkataan, dari sudut kaedah-kaedah yang telah saya sebutkan sebelumnya dan juga yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi sebab itu tadabbur surah ini dia akan menjadi agak agak panjang. Mungkin kalau ada yang biasa, maksudnya mengikuti kelas-kelas tafsir, yang ini mungkin disebutkan secara ringkas kerana tafsir ini lebih kepada kefahaman ayat. Tadabbur secara ringkas maksudnya daripada kefahaman ayat macam mana kita nak buat balik. Tapi saya pergi kepada satu lagi, iaitu tadabbur itu kita nakkan supaya kita mendapatkan kaedah-kaedah tadabbur itu untuk kita praktikkan pada ayat-ayat yang lain. Sebab tu perbincangan yang saya bawakan ini mungkin agak sedikit panjang, tetapi insya-Allah akan memberikan manfaat yang berpanjangan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah.
Baik. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada ayat yang keempat daripada surah As-Sajdah. Dan kemungkinan pada ayat yang keempat ini pun kita ambil separuh daripada ayat ini. Dan ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatazakkarun. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arash. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keridhaannya? Baik, kalau kita tengok dari sudut ayat ini, tafsiran ayat ini, dan kita kaitkan dengan ayat yang sebelum-sebelumnya, yang sebelum ini, dalam siri-siri sebelum ini, iaitu pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penurunan Al-Quran. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sebab penurunan Al-Quran, iaitu adalah untuk memberikan peringatan. Dan peringatan itu akan berguna bagi orang yang mana benar-benar mengikut peringatan dan orang yang mana mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebelum ini pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun dan menolak pandangan yang mengatakan Al-Quran ini adalah buatan Nabi SAW yang menunjukkan kepada keabsahan risalah. Tapi keabsahan risalah itu manfaatnya perlu disebar luaskan. Maka datangnya ayat yang keempat ini untuk Nabi SAW dan juga kita yang membacakan ini untuk melaksanakan tugasan dakwah kita, iaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ini dapat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, secara umum kita tengok setelah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kerasulan baginda dan juga menyanggah Al-Quran ini daripadanya, iaitu daripada Nabi SAW. Allah memberikan tugasan kepada baginda supaya menyampaikan dakwah tauhid kepadanya. Antara cara mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memperakui kewujudan alam ini adalah ciptaannya yang maha agung yang bersemayam di atas arash. Maka tiada bagi orang yang ingkar itu apa jua bentuk pertolongan, namun mereka tidak menginsafi jua. Jadi nak sebutkan ayat ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat-ayat tentang penciptaan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi SAW untuk berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kalau kita tengok pada dalam surah sebelumnya, surah Luqman juga ada menyebutkan, iaitu tentang apabila ditanyakan kepada orang musyrikin, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jadi bila ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Tapi adakah makna mereka menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi ini bermakna mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar iman? Maka sudah tentunya tidak. Sebab itu datangnya Nabi SAW, datangnya risalah untuk memberikan peringatan
dan berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan yang biasa berlaku kepada mereka yang ingkar kepada risalah ini adalah untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna mentauhid? Maknanya meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, yang tidak ada perantara, yang tidak ada sekutu, yang tidak ada syiriknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrikin dan orang-orang yang sebelumnya pun dalam nabi-nabi yang terdahulu, yang mana mereka ini mempercayai tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengesakannya. Bahkan nanti kita akan sebutkan ada ayat yang mana menyatakan mereka rasa pelik bila Nabi ajak kepada dakwah tauhid yang ini beriman kepada satu Tuhan. Mereka rasa macam pelik ya. Tak pernah dengar pun daripada agama-agama sebelum ni yang menyatakan bahawa Tuhan itu satu. Jadi itulah peranan Nabi SAW. Yang ini bukan sekadar menyampaikan risalah tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu juga termasuk dalam risalah, tetapi yang lebih penting adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ada persoalan daripada rakan kita yang mesej kepada saya. Apa maksud Assalamualaikum Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy itu apa maksudnya? Nanti kita akan sampai. Dan mungkin saya akan lebih lanjut nanti yang saya sebut pada minggu hadapan. Jadi saya akan sebutkan beberapa pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy. Kerana ayat ini dia termasuk di dalam ayat-ayat yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mana menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sifat itu pada zahirnya dia tergambar seolah sifat yang menyerupai makhluk. Pada zahirnya, saya sebut pada zahirnya. Tapi ada dua jenis pemikiran. Satu pemikiran yang kita sebut, yang ini saya sebut secara ringkas dulu sebab ada soalan. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam ini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam tetapi tidak sama dengan mana-mana makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Yang ini kita tak dapat nak fikirkan tentang bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy. Kerana dalam satu kaedah akidah disebutkan kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Ya, ini setiap perkara yang terdetik dalam akal fikiran kita tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara bersemayam dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan sama dengan apa yang kita fikirkan. Kerana akal manusia ini mahdud. Akal manusia ni dia terhad. Yang ini kita tak dapat nak membayangkan sesuatu benda yang kita tak pernah lihat. Jadi kalau kita tengok orang nak buat robot jadi kita tengok robot itu ada macam manusia, ada bentuk macam anjing, ada bentuk macam-macam lah. Kerana apa? Manusia hanya boleh khayalkan, boleh fikirkan perkara yang manusia pernah melihatnya. Perkara yang tak pernah melihat, maka manusia tak dapat untuk fikirkan. Maka datangnya satu lagi cara pemikiran untuk memberikan penjelasan bahawa bersemayam ini merujukkan kepada ketinggian, bukan maknanya secara hakiki tetapi menunjukkan kepada ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berada di atas semua makhluk. Di atas bukan merujuk kepada arah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Tapi di atas ini merujukkan kepada ketinggian. Yang ini semua makhluk ini berada di bawah kekuasaan, penguasaan,
pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, yudabbirul amra minas sama. Jadi itu secara ringkas yang saya boleh sebutkan, dan pada sampai pada perkataan itu maka saya akan sebutkan lebih detail lah. Ini pandangan ulama. Baik. Terima kasih atas soalan. Baik. Jadi kita pergi kepada ayat ini. Jadi kita dah bincang, kita dah sebutkan tentang ayat ini secara umumnya, iaitu ayat ini nak menceritakan tentang dakwah tauhid yang perlu dibawa oleh Nabi SAW kepada orang musyrikin dan juga kita kepada seluruh manusia. Dan Nabi SAW juga kepada seluruh manusia lah. Jadi nak sebutkan dakwah tauhid itu adalah merupakan satu perkara yang penting dan perlu dilakukan kerana orang musyrikin dan masyarakat sebelumnya juga mengakui tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata mereka dalam mudah kata mereka tak beriman lah. Sebab maksud keimanan itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna mentauhid ni mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tidak ada tauhid, kita tidak kata bahawa mereka ini beriman pada Allah, tidak. Mereka meyakini kewujudan. Kerana meyakini kewujudan ini ada pada agama-agama yang lain. Tapi biasanya adalah dari sudut tauhid. Baik. Yang pertama kita tengok pada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lafzul jalalah. Ya, ini lafzul jalalah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan di akhir slide saya ni, kalau tuan-tuan tengok pada slide, di akhir slide saya ni saya telah membawakan satu gambar berkaitan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Kalau boleh saya lajukan, kita tengok pada akhir slide. Okey, ini. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat-ayat ini, kita akan dapati dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan Allah. Dalam ayat-ayat yang lain ada inna rabbakumullah, ada juga perkataan Allah, tapi ada juga perkataan Rabb. Ada perkataan Rabb, ada perkataan Allah. Yang lain wa huwallazi, ayat dalam surah Al-Furqan, allazi khalaqas samawati wal ard. Yang ni khalaqnas samawati wal ard. Wa laqad khalaqnas samawati wal ard. Jadi nak sebutkan bahawa dalam surah As-Sajdah penggunaan lafaz Allah secara tunggal, yang ini tidak mengaitkan dengan perkataan Rabb, itu satu-satunya ada di dalam surah As-Sajdah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi kita nak tahu tentang kenapa dari sudut asal usul lafzul jalalah ini, dan juga kita nak tahu dari sudut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafzul jalalah Allah pada ayat ini dalam surah As-Sajdah. Jadi sebab itu kita bincangkan terlebih dahulu tentang asal usul lafzul jalalah. Asal usul lafzul jalalah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi perkataan Allah ini, para ulama berbeza pandangan tentang asal usul perkataan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan mempelajari asal usul perkataan Allah ini, maka dia boleh dipraktikkan. Ini ketika mana dalam bismillah, ini perkataan Allah. Jadi kita dapat mengetahui kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Allah, lafzul jalalah, dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan Rabb, kadang-kadang sebut perkataan Ilah. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan Allah di dalam Al-Quran. Dan kita fokus pada ayat ini. Ya, ini asal usul perkataan Allah ini ada dua pandangan. Yang pertama, dikatakan bahawa lafzul jalalah ini adalah berasal daripada perkataan ilah. Bila kita sebut la ilaha illallah, kan?
La ilaha itu, ilah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ilah Allah itu kembali kepada ilah. Yang ini tiada Tuhan yang dinafikan melainkan ada satu Tuhan iaitu Allah. Ini perkataan ilah, asal daripada perkataan ilah. Disebabkan ilah ini diketahui siapakahnya, maknanya dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal ataupun esa, maka diletakkan alif lam kerana menunjukkan kepada takrif. Alif lam ni maksudnya menunjukkan kepada khusus, kata nama khas. Jadi menunjukkan kepada hanya satu ilah yang boleh disembah dan ianya khas, iaitu adanya alif lam. Ini Allah, gabungan ini menjadi Allah. Dia ada dalam kaedah bahasa Arab, dia panggil ibdal dan sebagainya lah. Jadi macam mana alif lam tu bila bergabung dengan ilah itu dia menjadi perkataan Allah. Baik. Jadi ilah ni, perkataan ilah ini, kalau dari sudut kamusnya dia mempunyai dua makna. Yang pertama, ilah yang mana asal perkataannya alaha, maksudnya alaha adalah sesuatu yang disembah. Adapun kalau perkataan aliha, aliha ia membawa maksud sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang diharapkan. Diharapkan padanya. Ibarat seorang bayi yang mana dia sangat mengharapkan kepada ibunya. Ini dari sudut dia memerlukan susu daripada ibunya, maka itu disebut sebagai aliha dari sudut bahasa. Maka padanan pada perkataan ilah plus alif lam ni Allah, maka dapatlah kita satu makna, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Tuhan yang mana disembah dan Tuhan yang mana diharapkan pertolongan dan bantuan daripadanya. Bukankah kita membaca di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi perkataan ilah itu menunjukkan kepada sesuatu yang disembah, alaha, dan sesuatu yang diharap padanya. Ini daripada perkataan aliha. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada ulama yang menyebutkan bahawa perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah lafaz yang mustaqil, lafaz yang berdiri sendiri. Dia bukan lafaz yang gabungan alif lam dan juga ilah. Kerana hujahnya, yakni ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengatakan ya Allah, ya Allah. Ya, ini kita munada, kita memanggil dan juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bahasa Arab, ketika mana kita nak memanggil ya, ini selepas daripada ya alif tu, dia tidak boleh ada perkataan yang selepasnya ada alif lam. Yang ini kita tak boleh panggil yal muallim, contoh. Yang ini ya alif al muallim, tak boleh. Ya al muallim tak boleh. Dia tak tepat ataupun tak boleh dari sudut bahasa Arab. Jadi kita panggil ya muallim. Yang ini maksudnya wahai guru. Yang ini tak ada perkataan alif lam, kerana bila seorang tu panggil, contoh dia panggil guru ya muallim, maka diketahui kepada siapa ia ditujukan. Guru yang mana? Yang berdekatan dengan dia. Jadi sebab itu ada ulama yang mana mengatakan bahawa lafaz Allah ini adalah lafaz yang mustaqil, yang berdiri sendiri, yang mana dia bukan pecahan daripada perkataan ilah. Walaupun ilah ini merujuk kepada Allah, tapi perkataan Allah itu yang disebut sebagai lafzul jalalah. Maksud jalalahnya lafzul yang paling tinggi, kedudukannya yang paling agung, yang paling tinggi, jalalah, jalal. Maka lafzul jalalah ini adalah lafaz yang berdiri sendiri. Kalau pada pandangan saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Kerana
perkataan Allah ini adalah satu perkataan yang special. Yang mana dia ada fungsinya ketika mana ia digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi tujuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan lafzul jalalah ini dalam ayat Al-Quran, sama ada kita sebutkan bismillah ke ataupun kita sebutkan nama-nama Allah di tempat-tempat yang lain. Yang pertamanya, untuk nak mengikat perbuatan yang dilakukan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menciptakan. Ini kalau dari sudut ayat ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini menunjukkan nak mengikat penciptaan langit dan bumi itu hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menciptakan langit dan juga bumi. Dia panggil dalam bahasa Arab lil hasar. Ini untuk mengikat perbuatan penciptaan itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca bismillah, kita membaca bismillah pada setiap perbuatan kita, yang pertama kita mengetahui bahawa kemampuan kita melakukan sesuatu itu bukan kerana diri kita, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan. Kalau kita contoh bismillah kita makan, maknanya kita tahu dari sudut makan ini, kemampuan untuk makan, untuk mendatangkan rezeki dan sebagainya itu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberikan kepada kita ataupun membenarkan kita untuk kita makan, angkat tangan untuk makan. Maka sebab itu besarnya lafaz jalalah ni. Yang ini untuk mengikat, kalau dari sudut ayat ini, penciptaan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu mencipta langit dan bumi. Tidak ada makhluk yang mampu mencipta langit. Tak ada pun makhluk yang mampu mencipta bumi ataupun planet yang lain. Dari sudut perbuatan manusia, bila kita sebut bismillah, ini menunjukkan bahawa kita menyandarkan perbuatan-perbuatan kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, lafzul jalalah ini berperanan sebagai pusat bagi semua nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Yang ini kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini dalam pengetahuan kita yang masyhur ada 99 nama. Walaupun dalam hadis ada menyebutkan nama-nama yang lain, tambahan-tambahan lagi. Dan ini yang masyhur kita katakanlah 99 nama Asmaul Husna tu. Sebab dalam hadis pun disebut walillahi asmaul husna kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ini ada 99 nama. Baik. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini pelbagai. Jadi macam mana kadang-kadang kita bila kita melakukan sesuatu perkara, kita tak tahu nama mana yang paling tepat untuk menggambarkan perbuatan kita itu. Contoh, jadi bila kita makan, mungkin kita katakan Allah Ar-Razzaq. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberi rezeki. Ini mungkin kita faham. Jadi bagaimana kita nak sebut Allah yang maha melindung, Allah Al-Hafiz. Kalau kita mengetahui nama-nama Allah dengan padanan-padanan perbuatan kita itu, tak apa. Tapi kadang-kadang mungkin kita tak tahu, kita nak pakai baju. Nak pakai baju ni, nak sebut nama Allah yang mana? Allah Ar-Razzaq juga ke? Allah yang beri rezeki ke? Allah yang penjaga ke? Yang menjaga daripada kok ada benda nak pakai kasut ke? Takut ada benda yang binatang yang penipuah dan sebagainya. Jadi mudahnya kita sebut apa? Kita sebut Allah. Ini sebab itu dalam hadis sebut kan, ini sesiapa yang mana tidak memulakan sesuatu perkara dalam kehidupannya dengan bismillah, maka ia tidak diterima. Jadi kerana dengan bismillah itu seolah mana Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui nama mana yang sesuai pada tempat kita. Mungkin kita nak sebutkan bahawa ketika mana kita buat ni, apa nama Allah yang sesuai, kita pun kadang-kadang tak tahu. Tapi bila kita sebut bismillah, maka kita sebutkan lafaz Allah seolah-olah 99 nama itu terkumpul di dalam lafzul jalalah, Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebab itu yang ini kalau paling kurang kita nak melaksanakan sesuatu apa pun dalam kehidupan kita, yang ini kita bermula dengan bismillah. Jadi mudah-mudahan dengan bismillah itu menjadi bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan-urusan kita. Dan lafzul jalalah ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wajibul wujud. Yang ini kalau tadi asma, nama, manakala dari sudut sifat, ini yang mana mungkin sebahagian kita ada mempelajari sifat 20. Jadi sifat Allah yang utama sekali adalah wujud. Allah wujud, qidam, baqa dan akhirnya. Jadi Allah wujud ini, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wajib. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memang wujud tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat wajib. Manakala wujudnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat mungkin. Maknanya ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Macam kita manusia. Kita manusia, Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita, kewujudan kita ini adalah satu kemungkinan. Maknanya kemungkinan kita boleh ada, kemungkinan kita boleh tak ada. Tak ada masalah pun kalau kita tak ada di dunia ini. Tapi dunia ini akan ada masalah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tak wujud. Kalau ada yang mengatakan Allah tak wujud. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan sifat wujud Allah itu adalah wajib. Dan apabila sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib, maka ketika mana Allah kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, maka ia menunjukkan bahawa segala penciptaannya yang lain itu adalah bersifat mumkinat, bersifat yang mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala cipta dan mungkin juga Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Jadi ia menunjukkan kepada keagungan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang bersifat kekal. Adapun yang lain semuanya ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak bersifat kekal. Yang ketiga, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan lafzul jalalah, maka dia mempunyai makna ketinggian yang semua makhluk tunduk kepadanya. Jadi kita sebut jalalah tu makna ketinggian. Lafzul tu menunjuk, lafzul jalalah, perkataan jalalah tu menunjuk kepada keagungan, ketinggian. Ini satu perkara yang tinggi, kuasa yang paling tinggi, maka semua makhluk ini akan tunduk kepadanya. Tidakkah dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sujud, dan para ulama mengeluarkan tema yang kita bincangkan di awal-awal kelas dahulu, tema surah As-Sajdah ini antaranya adalah nak memperakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua orang yang beriman harus tunduk sujud sebagai salah satu tanda respon terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan Allah yang mana secara tunggal, yang ini tidak ada perkataan Rabb, yang ini hanya berada dalam surah As-Sajdah. Ini menunjukkan kepada ketinggian yang mana semua makhluk ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dengan rasa penuh kehinaan, rasa takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan lafzul jalalah pada permulaan ayat. Allah. Baik. Boleh ke tuan-tuan? Kalau ada persoalan yang nak ditanyakan, mungkin perlukan kepada tambahan pencerahan, jadi boleh chat di ruang chat ini, ataupun nak direct chat dengan saya pun boleh, boleh direct message, dan juga mungkin juga boleh tulis di ruang komen di dalam kita punya Facebook ni, Facebook live ni, insyaAllah. Baik. Allahul ladzi. Ini perkataan alladzi. Ini perkataan alladzi ni dalam Al-Quran banyak kali digunakan, dan
dalam bahasa kita sebut grammarnya itu, dia adalah kata penyambung. Kan? Allah lah yang menciptakan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Allahul Ladzi khalaqas samawati? Kenapa tersebut Allah khalaqas sama khaliqun? Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Jadi kenapa ada perkataan Al-Ladzi di situ? Yang pertama adalah untuk nak memperkenalkan, ini tujuan datangnya kata penyambung ini adalah nak memperkenalkan sesuatu dengan perkara yang telah dimaklumi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah alam dalam 6 masa. Ini kata Imam Ar-Razi, dia menyebutkan bahawa di dalam kitab Taurat dan Injil telah ada menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini dalam 6 masa. Sebab itu nanti maksud 6 masa itu, antara pendetilannya ada sebahagian hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar. Yang ini salah seorang daripada pendeta Yahudi yang dia masuk Islam. Yang ini ada riwayat daripada dia. Tapi riwayat itu adalah riwayat yang sangat dhaif yang tak digunakan oleh para ulama hadis. Tapi nak sebutkan bahawa di dalam Taurat ada menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Tapi apa yang membezakan di dalam Taurat dan di dalam Al-Quran, nak sebutkan seolah-olah penyambung ini nak menyatakan siapa yang menciptakan. Kalau kita wujudkan persoalan siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, maka jawapan Allah lah yang menciptakan kedua-duanya. Dan Allah yang menciptakan kedua-duanya itu, yang mana kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kedua-duanya ini, iaitu langit dan bumi itu, sama seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh orang Yahudi. Jadi penciptaan langit dan bumi ini dalam 6 masa ini masyhur dalam kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Arab ni, mereka mengetahui tentang penciptaan 6 masa itu adalah daripada mereka. Ini kata ataupun pandangan daripada Imam Ar-Razi. Jadi, apabila berlaku sedemikian, ia seolah-olah nak menyatakan, kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Yang ini kedua-duanya pada 6 masa. Sama ia disebutkan dalam Al-Quran dan sama ia disebutkan di dalam kitab-kitab kamu. Justru apakah penghalang untuk kamu beriman kepada Allah yang disebutkan dalam kitab Al-Quran dengan Allah yang mana menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa yang kamu baca dalam kitab kamu? Karena itu saya sebutkan di awal tadi bahawa ayat ini bukan sekadar nak menyebutkan tentang kewujudan. Kerana yang menjadi penghalang untuk mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakta yang sama tentang kewujudan alam. Yang ini dalam 6 masa yang diciptakan oleh Allah. Sebab itu mereka boleh kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka akan sebutkan Allah. Tetapi Allah dalam Taurat dan dalam Al-Quran yang sama itu, sepatutnya kamu mengikut Al-Quran yang mana menceritakan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya ianya tidak berlaku. Bahkan apa yang berlaku, orang-orang Arab musyrikin ini pula dia rasa pelik. Mereka kata aja'alal alihatan ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu? Ini maksudnya Tuhan yang banyak itu, dengan mengatakan Tuhan hanya satu. Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan. وَانْطَلَقَ الْمَلَاءُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua daripada kalangan mereka, memberikan perangsangan dengan berkata, jalan terus.
mengikut penyembahan datuk nenek kamu, dan tetap tekunlah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu sikap yang perkara yang amat dikehendaki oleh mereka. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah inna hadza illa ikhtilaq. Yang ni saya pernah sebutkan pada minggu yang lalu, apa beza antara iftara dengan ikhtilaq. Ini ayat dia. Kami tidak pernah mendengar tentang soal mengesakan Tuhan itu dalam agama yang terakhir. Ada yang ulama sebut tafsir millatil akhirah ini menunjukkan kepada agama samawi, agama Yahudi dan juga Nasrani sebelumnya. Perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Ikhtilaq ni saya sebutkan dulu bahawa dia seolah mereka mengatakan tuduhan itu, tetapi mereka juga ada rasa macam betul ke? Kerana pendustaan itu dia seolah-olah boleh jadi saja, bukan betul-betul berlaku. Dia sebutkan bahawa fakta yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab-kitab samawi dengan kitab Al-Quran itu sama. Allah yang menciptakan. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Dan ia diturunkan kepada mereka pada waktu itu. Yang sepatutnya mereka berpegang kepada keesaan Allah. Maka sebab itu saya sebut di awal tadi, pada ayat yang keempat ini adalah ayat yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW untuk mengajak manusia, orang musyrikin pada ketika itu khususnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta langit dan juga bumi. Baik. Kemudian Allahul ladzi khalaqa. Ini perkataan khalaqa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ini kalau kita nak tengok perkataan yang menunjukkan kepada menjadikan sesuatu ataupun menciptakan sesuatu, maka kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sekurang-kurangnya dua perkataan, iaitu khalaqa dan juga ja'ala. Baik. Ini kalau kita tengok perkataan khalaqa ini, apa beza dia dengan perkataan ja'ala? Contoh ayat daripada surah Furqan, dua-dua ayat daripada surah Furqan. Jadi pada ayat 59 dan juga 60. Ini tadi yang saya sebutkan ni, dalam ayat ini pun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang fi sittati ayyam. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Ini sama macam ayat yang kita bincangkan ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan khalaqa. Tapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Allah menjadikan bintang, menjadikan matahari, menjadikan bulan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tabarakallazi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ja'ala. Ini perkataan ja'ala di sini. Dan ini khalaqa di sini. Apa beza dia? Ini khalaqa ini adalah satu penciptaan sesuatu perkara yang asas. Nanti kita akan tengok bagaimana perbezaan as-samawat dengan sama juga. Ini as-samawat, ini tingkatan-tingkatan ataupun lapisan-lapisan langit. Maka lapisan langit dan juga bumi ini adalah satu penciptaan asas. Ataupun penciptaan yang mana merupakan penciptaan permulaan. Permulaan penciptaan adalah lapisan langit dan juga bumi. Wama bainahuma, dan kemudian barulah yang ada di dalam keduanya. Maka penciptaan perhiasan ataupun nak melengkapi penciptaan yang asas, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ja'ala. Iaitu bila dah ada langit dan bumi,
bukan nak mencipta apa yang berada di langit, maka Allah kata tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja. Ada bintang-bintang, wa ja'ala fiha, dan menjadikan pula dalam bintang itu sirajan, yang mana kita temui dari sudut ilmu sains, matahari juga sebahagian daripada bintang, wa qamaran munira, dan juga bulan yang memberi ataupun yang memancarkan cahaya. So beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan khalaqa dan juga ja'ala. Khalaqa ini adalah satu penciptaan yang mana asas ataupun perkara yang permulaan. Sebab itu dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut samawati wal ard, selalu Allah gunakan perkataan khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Adapun nak menjadikan apa yang ada di tingkatan langit dan bumi itu ataupun dalam bumi itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ja'ala, menunjukkan kepada penciptaan yang melengkapi penciptaan asas ataupun yang menghiasi penciptaan di peringkat permulaan tersebut. So dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. So tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh balik praktik tengok. Yang ni dalam ayat-ayat Al-Quran, kat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan khalaqa, kat mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ja'ala. Yang ni kita cuba mempraktikkan kaedah tu. Baik. As-sama dan juga as-samawat. As-sama dan juga as-samawat. Apa beza antara as-sama dan juga as-samawat? Baik. Kalau kita tengok dari sudut asalnya, kedua-duanya membawa makna yang samalah, iaitu langit. Yang ini berasal daripada perkataan sumu. Sin, mim, waw. Yang ini menunjukkan kepada ketinggian. As-sumu. Sin, mim, waw. Cuma bezanya adalah dari sudut as-samawat sini adalah dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, ramai. Manakala as-sama adalah dalam bentuk singular. Yang ini tunggal, satu. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kedua-duanya. Tadi pun kita tengok antara ayat menceritakan satu, Allah menciptakan samawat dan Allah menjadikan wa ja'ala fis sama'i buruja. Jadi kita akan sebut nanti ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kedua-duanya sekaligus dalam satu ayat. Sebagaimana yang selalu saya sebut dan ulangkan, di dalam Al-Quran ini tidak ada satu pun perkataan yang sama secara hakikatnya. Walaupun samawat dengan sama ini dia menunjukkan kepada langit lah. Kalau kita mudah faham, dia menunjukkan kepada langit. Tetapi dari sudut penggunaannya itu, konteks ayatnya itu, dia berbeza. Ada hikmahnya. Baik. As-samawat disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 190 kali. Manakala as-sama disebutkan sebanyak 120 kali. Maknanya gabungan ini menjadi lebih kurang 310 kali lah. Dan 310 kali disebutkan perkataan sama dan juga samawat. Dia ada lagi dia punya pecahan-pecahan perkataan as-sumu tu yang menjadikan tak silap dalam 400 lebih perkataan as-sumu dan pecahan-pecahannya di dalam Al-Quran. Baik. Itu yang pertama. Ini menunjukkan banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang as-sama dan juga samawat. Jadi satu perkara yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Qutb rahimahullah, beliau menyebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang langit. As-sama dan samawat menunjukkan kepada satu benda yang tinggi. Dan langit ini selalu kita sebutkan tentang satu benda yang luas, langit yang terbentang luas. Nak menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada tandingan. Kita ini duduk di bawah langit. Yang mana langit itu berada di atas kita. Dan kita tidak mengetahui apa yang berada di atas kita. Jadi bagaimana manusia yang mana kerdil ini boleh mengingkari arahan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan as-sama dan as-samawat itu pun lebih besar daripada manusia, dan yang menciptakan as-sama dan juga samawat sini adalah jauh lagi lebih besar, jauh lagi lebih
tinggi. Ini kata Syekh Qutb. Jadi nak menyebutkan bahawa ayat-ayat tentang tadabbur kita kepada ayat-ayat yang menceritakan langit dan bumi ini nak menunjukkan kepada kelemahan kita sebenarnya. Kerana kita tak mampu untuk menciptakan langit dan bumi dan nak menggambarkan kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nak menciptakan langit dan bumi ni segala apa yang ada di dalamnya itu lebih sukar berbanding nak ciptakan manusia. Kita pun tahu dari sudut sainsnya, ini apa yang berada di alam semesta, apa yang berada di dalam bumi, ini di dalam laut sebagai contoh, di dalam dalam dasar laut kan, deep ocean. Ini pelbagai perkara yang manusia tak ketahui lagi. Jadi sebutkan tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa beza antara sama dan juga as-samawat? As-samawat ini dikaitkan dengan 7 lapisan langit. Cuma 7 lapisan langit ini ada para ulama yang berbeza pandangan. Sama ada ia 7 lapisan langit, salah satunya kelihatan, iaitu langit dunia yang kita nampak, dan perbakinya tidak nampak, ataupun ketujuh-tujuhnya manusia ini tak nampak. Ini ada 2 pandangan. Tapi mungkin kita mengambil pandangan yang ini mengatakan 7 lapisan langit. Lapisan pertama itu adalah lapisan langit dunia. Maka saya sebutkan termasuk yang tidak kelihatan. Maknanya lapisan 6 lagi lapisan itu adalah 6 lapisan yang tidak kelihatan oleh manusia. Jadi menunjukkan kepada uluwan, menunjukkan kepada ketinggian. Adapun as-sama, yang mana dia adalah singular daripada perkataan samawat, maka ia juga menunjukkan kepada salah satu lapisan langit. Jadi bermakna langit yang kita nampak ini, salah satu daripada 7 lapisan itu, itulah langit yang disebutkan dengan as-sama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan as-sama ini, antaranya yang saya sebut di bawah itu, Allah menggunakan dengan menyebutkan tentang cuaca. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi menjadikan di as-sama wa ja'ala fis sama'i buruja, kerana kita boleh nampak matahari, kita boleh nampak bulan, kita boleh nampak bintang, yang mana ia berada pada lapisan yang pertama, as-sama. Dan perkataan as-sama ini juga dia menunjukkan kepada sesuatu yang berada di atas manusia. Yang ini makna lainnya, sesuatu yang berada di atas manusia yang mana manusia tak mampu tercapai. Kalau kita pegang tangan kita macam ni kan, kita angkat tangan kita, kita boleh pegang bumbung rumah kita. Kita sampai untuk pegang bumbung rumah kita, dia tak panggil sama. Dia panggil as-saqaf. Saqaf. Sin qaffa. Saqaf. Tapi ketika mana satu benda yang tinggi, yang tak tercapai pada tangan kita, maka ia disebut dengan perkataan sama. Satu benda yang di atas. Maknanya dia maknanya lebih luas daripada makna langit semata-mata. Cuma yang menarik kalau kita tengok, walaupun as-samawat ni bersifat plural kepada perkataan sama, tetapi ia memberi makna khusus dan juga fokus. Tapi perkataan sama ini dia memberi makna yang umum dan juga lebih luas. Macam mana? Sedangkan as-samawat sini plural, sepatutnya dia membawa maksud yang lebih banyak. Tapi as-sama ini yang membawa maksud yang lebih luas. Satu, yang pertama, kalau kita sebut sesuatu yang terbentang luas, kita akan kata langit yang terbentang luas. Kita tak kata langit. Langit-langit itu pun dah beza dah. Maksudnya kita tak kata banyak langit yang terbentang luas. Kita hanya sebutkan langit yang terbentang luas. Saya nak bagi satu analogi untuk tuan-tuan dan perempuan mudah faham. Yang ini dari sudut khusus dan fokus dan makna umum dan luas. Contoh, kalau kita katakan seorang yang masak nasi, ini dah pukul 11 tadi, mungkin ada yang bersarapan sikit, yang ini dia sebut tentang nasi pula kan. Ini seorang yang mana dia masak nasi dalam satu periuk yang besar. Periuk yang besar. Mari ada orang datang, kata dekat chef tu, yang masak tu, dia kata saya nak makan 7 pinggan nasi. So kita tahu bahawa dia nak makan 7 pinggan, walaupun benda tu banyak kan? Tapi dia fokus kepada nak makan 7 pinggan tu saja. Maksudnya kehendak dia tu adalah 7 pinggan nasi. Tapi kalau mari orang yang kedua,
Kalau dia kata saya nak makan nasi, ini boleh jadi dia nak makan sedikit. Ini yang benda yang dia tercapai. Ini tadi lapisan yang pertama, benda yang maksudnya yang kita nampak. Benda yang kita nampak, ini sedikit. Tapi boleh tak ia membawa maksud saya nak makan nasi, maknanya saya nak makan semua ni? Boleh jadi. Jadi menunjukkan kepada makna yang lebih umum. Jadi kalau dia makan satu keyuk tu, maka lebih banyak daripada 7 pinggan tadi. Boleh faham tak macam tu? Jadi saya nak sebutkan analogi supaya faham. Jadi kita akan tengok daripada ayat Al-Quran yang menyebutkan perkara ni. Baik. Jadi penggunaan samawat ini selalunya dia akan berkait dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Kerana fokusnya adalah nak menunjukkan kepada uluan, menunjukkan kepada ketinggian. Tidak ada sesuatu kuasa yang lebih tinggi. Hatta langit yang kamu lihat tinggi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia akan ada kaitkan dengan ayat summastawa 'alal 'arsy. Ini menunjukkan kepada uluan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala as-sama' penggunaannya berkaitkan dengan selalu dalam Al-Quran. Penggunaan yang saya masukkan ni adalah penggunaan dalam Al-Quran. Dia berkait dengan cuaca atau benda yang kelihatan yang terjadi pada langit. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim." Yang mana yang berada di langit itu antaranya zulumat, kegelapan, ra'dun wa barqun, yakni bunyi guruh dan juga bunyi kilat. Yang ini tentang cuaca. Juga sesuatu benda yang dapat dilihat. Yang ini macam tadi ingat, seorang kata dia nak makan nasi, maknanya benda yang mungkin yang sikit, maksudnya yang kita dapat lihat, dan juga ia menunjukkan kepada makan nasi, menunjukkan dia nak makan satu periuk tu. Maka contohnya Nabi SAW sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Benda yang kita dapat nampak dengan mata. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bila Nabi SAW mengangkat kepalanya melihat kepada langit yang boleh dilihat. Fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah mengalihkan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk kesukaan ataupun menyebabkan hati Nabi SAW gembira. Jadi nak sebutkan tentang as-sama' ini penggunaannya itu berkaitan dengan cuaca atau benda yang kelihatan. Ini langit yang kelihatan. Ataupun sesuatu yang terjadi pada langit. Baik. Kita tengok contoh ayat. Ini contoh ayat yang menunjukkan bahawa as-samawat sini menunjukkan kepada lapisan-lapisan langit. Dan as-sama' ini yang turun darinya ataupun yang terlihat padanya. Okey. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Ini sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Tengok ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalqis sama', khalq penciptaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang samawat yang menunjukkan kepada lapisan-lapisan langit. Dan pada pertukaran malam dan siang, pada kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan daripada langit. Ini sesuatu yang diturunkan, ataupun kita sebutkan tadi, ini cuaca, satu yang kelihatan, hujan yang diturunkan, ataupun yang terjadi pada langit itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan sama was-sahabil musakhkhari bainas sama'. Dan peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa yang terapung-apung di antara langit dan bumi. Ini awan yang terapung, ini kita nampak. Bukan digunakan perkataan sama.
Itu yang pertama. Yang ni maksudnya, yang ni yang kita sebut ni, di atas ni. Baik. Ayat yang menceritakan bahawa perkataan as-sama ini mengandungi makna yang lebih luas berbanding as-samawat adalah dua ayat yang hampir sama yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat yang keempat dan surah Al-Furqan ayat yang ke-6. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan di langit dan di bumi, dia jugalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini qaul fis sama'i. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Furqan, Allah kata, Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya adalah ia maha pengampun lagi maha mengasihani. So tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok kedua-dua ayat ini, secara jelasnya dia menggambarkan as-sama itu lebih luas berbanding as-samawat. Kenapa? Kalau tuan-tuan tengok terjemahan pun tuan-tuan boleh dapat teka. Iaitu pada ayat yang keempat disebutkan Nabi SAW berkata, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan. Perkataan ni adalah satu benda yang lebih umum. Maka disebutkan perkataan itu dia boleh jadi sesuatu yang zahir dan sesuatu yang tersembunyi. Yang dizahirkan, bukan dilahirkan, dizahirkan ataupun yang disembunyikan. Maknanya dia lebih umum. Di langit dan di bumi, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi nak sebutkan as-sama itu dia menunjukkan kepada satu yang lebih luas. Kerana dia merangkumi kaul yang mana di langit, yang dizahirkan ataupun yang disembunyikan. Tapi ketika mana disebutkan tentang Qul anzalahu allazi ya'lamu, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui sir, yang ini kerahsiaan. Yang ini kerahsiaan ini sebahagian daripada kaul. Kerana kaul itu dia boleh jadi yang jelas, yang zahir dan yang rahsia, yang sembunyi. Tapi kalau disebutkan rahsia, maknanya yang lebih khusus. Maka disebutkan samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Ini indah bahasa Al-Quran. Sebab kalau kita fikir sepatutnya plural lah, lebih luas maknanya. Tapi tidak as-sama. Yang ini disebut perkataan ini dia digelar sebagai al-istighraqiyah. Dia menunjukkan kepada makna yang mendalam. Bahkan kalau kita sebut langit pun, kita tak sebut satu langit saja. Langit ini pun dah menunjukkan kepada keluasan dan juga besarnya langit. Cuma bezanya as-samawat sini lebih kepada nak menunjukkan kepada tingkatan-tingkatan ataupun lapisan-lapisan. Baik. Jadi persoalannya, ini kita nak kembali kepada ayat ini dan juga ayat-ayat yang disebutkan khalaqas samawat. Kenapa dalam Al-Quran semua penciptaan langit disebut dengan khalaqas samawat? Tuan-tuan kalau cari, boleh search dalam Al-Quran. Yang ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut penciptaan langit, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut khalaqas samawat. Dan kenapa ianya berlaku? Kerana yang pertama khalaqa, ini perkataan khalaqa ini menunjukkan kepada tadi kita sebut penciptaan asas ataupun permulaan. Ini permulaan sesuatu ataupun permulaan ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk manusia, untuk kaun. Kemudian khalaqas samawat ini selalunya digunakan untuk menggambarkan ketinggian kekuasaan Allah yang tiada tandingannya. Contoh kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur.
Yang ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan juga di bumi, kepadanya lah setiap perkara itu kembali. Jadi menunjukkan bahawa kalau contoh dalam membuat keputusan, apa-apa keputusan, keputusan yang besar, mestilah ia kembali kepada orang yang paling tinggi kedudukannya. Contoh kalau kita ada agung, contoh. Mana kata keputusan-keputusan besar tentang dasar yang berlaku di Malaysia ni, maka dikembali kepada persetujuan ataupun perkenan agung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillahil masalil a'la khalaqas samawat ataupun walillahi ma fis samawat, perkataan as-samawat itu ataupun penciptaan as-samawat itu dia membawa maksud ketinggian, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada tandingannya. Mana kata kalau as-sama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut as-sama, dia menunjukkan kepada satu yang lebih umum, yang luas, yang menunjukkan kepada ketinggian dan kesempurnaan. Tetapi as-samawat, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut as-samawat secara khusus, dia menunjukkan kepada ketinggian dan menunjukkan bahawa tidak ada siapa yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Sebab tu dalam Al-Quran, kadang-kadang kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sesuatu ayat, tiba-tiba Allah kata tentang Rabbus samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillahi ma fis samawati wal ard. Allah bawakan ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah ini Rabbis samawati wal ard. Kerana Allah nak menggambarkan tentang ketinggian kekuasaan Allah, yang mana kalaulah manusia itu dia ingkar, maka jangan risau. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha berkuasa, tak ada tandingannya. Kata Syekh Saleh Fadil Samirai, dia mengatakan bahawa ayat ini dia menunjukkan kepada 3 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah al-milk, yakni pemilik. Malik. Malik yakni menunjuk tanpa ada alif, Malik. Jadi kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, kita baca Maliki Yaumiddin. Kita baca dengan Malik. Tapi ada qiraat yang baca Maliki Yaumiddin, yakni tanpa ada alif. Bezanya Malik itu menunjukkan tanpa ada alif, menunjukkan kepada pemilik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah pemilik. Dalam masa yang sama Allah juga Malik. Allah juga raja. Manusia kadang-kadang dia hanya akan ada antara satu daripada dua ni. Sama ada dia ini Malik, dia ini raja, tapi dia bukan pemilik keseluruhannya. Ataupun kalau dia pemilik sesuatu, tapi dia bukanlah raja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyebutkan tentang as-samawati wal ard, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-malik, yakni pemilik, dan yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-malik, iaitu raja. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut summastawa 'alal 'arsy, yang mana kita sebut antaranya nak membawa maksud kepada ketinggian uluan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau samawat itu 7 lapisan itu pun dah tinggi, kerana benda yang kita nampak pun dah tinggi, dan yang tak nampak lagi lah 7 lapisannya, maka arash Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi, dan juga ia menunjukkan kepada kuasa ataupun sifat yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, iaitu kekuasaan Allah semuanya berpusat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggiannya yang mana tidak ada tandingannya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa meletakkan hukuman ataupun meletakkan balasan kepada setiap sesuatu yang dikerjakan. Baik, itu hikmah dia. Kemudian, boleh lagi tuan-tuan? Boleh, Ustaz. Ada soalan? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang join bersama dengan saya ni, kita enjoy lah. Enjoy ni maksudnya dari sudut tidak macam nak cepat habis ke dan sebagainya. Jadi saya cuba untuk perlahan-lahan ni untuk memberikan, macam saya sebut di awal tadi, bukan sekadar kita nak sebutkan tentang pemahaman ayat,
tapi kaedah kita nak tadabbur untuk kita boleh apply pada ayat-ayat yang lain. Baik. Kita sambung perkataan al-ardu. Sebenarnya perkataan as-sama dan juga al-ard ni ada, kalau kita nak bincangkan dari sudut saintifik pun, Dr. Zaghlul Najjar, yang ni beliau masih hidup lagi. Beliau ada tulis satu kitab as-sama dan satu kitab lagi al-ard. Yang ni tebal satu kitab tu 600 muka surat lebih. So kalau kita nak bincang tu memang panjang lagi lah. Cuma saya sebutkan benda yang kita boleh dapat dalam pada Al-Quran supaya kita dapat memahami Al-Quran itu dengan lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, perkataan al-ardu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 461 kali. 461 kali. So banyak perkataan ard. Seperti mana juga as-sama, kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggandingkan as-samawat dan juga al-ard ini kerana as-samawat ni satu benda yang manusia tak dapat capai. Jadi menunjukkan ketinggian. Al-ard yang ini menunjukkan satu benda yang manusia capai dan manusia kerendahan hati. Yang ini satu benda, Allah Subhanahu Wa Taala ni berada lebih tinggi daripada manusia, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama nak sebut kepada manusia kamu itu sudahlah tidak tinggi mana. Yang ini dari sudut kekuasaan, dari sudut kedudukan. Kamu pula berasal daripada benda yang berada di bawah, iaitu dah al-ard. Jadi manusia ini berada ataupun berasal daripada tanah. Gandingan kedua-dua ni as-samawati wal ardi. Kalau kita baca ayat as-samawati wal ardi dalam Al-Quran sahaja pun, yang ni kita akan dapati banyak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan supaya kita ini merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita merasa izlal, merasa kehinaan, dan bahawa kita ini sedar bahawa kita ini berasal daripada tanah. Baik. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa makna perkataan al-ardu dalam Al-Quran. Yang mana kalau kita boleh simpulkan, perkataan al-ardu dalam Al-Quran ini ada yang membawa maksud negara yang tertentu, ataupun yang kedua tanah itu sendiri, tanah bumi itu, ataupun dia boleh membawa maksud syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan al-ardu. Baik. Contohnya, kalau kita tengok dari sudut membawa maksud tempat yang tertentu, dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 137, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa awrasana al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang al-ard yang disebut barakna fiha. Ini dalam surah Al-Isra pun Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan tentang Baitul Maqdis allati barakna fiha, barakna haulaha, allati barakna haulaha. Ini dalam surah Al-Isra. Jadi perkataan al-ard di sini, ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah nak ceritakan tentang Allah mewariskan bumi ini, al-qaum alladhi kanu yustad'afuna masyariqil ard wa magharibiha, yang mana mereka ini dulunya adalah orang yang ditindas, orang yang lemah. Ya, ini siapa orang yang lemah ini? Iaitulah orang Yahudi dulu. Orang Yahudi dulu, Bani Israel lah, Bani Israel. Ini Bani Israel yang mana mereka ini diberikan, pada awalnya diberikan keistimewaan mewarisi bumi yang barakah, iaitulah bumi Baitul Maqdis. Ini dalam surah Al-A'raf.
di dalam surah Al-Isra, Allah menyatakan disebabkan mereka ini melakukan kerosakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik, iaitu kaum yang mana mereka diturunkan Al-Quran. Baik. Jadi nak sebutkan perkataan al-ardu di situ menunjukkan kepada Baitul Maqdis. Ada juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan al-ardu itu menunjukkan kepada makna Makkah. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Yang dalam surah An-Nisa ayat 97. Ayat ini menceritakan tentang mereka yang mana tidak berhijrah ke Madinah. Kan? Yang ini apabila mereka ini bersama dengan tentera-tentera dalam peperangan Badar, ini ditanyakan kepada mereka kenapa mereka tak berhijrah. Maka kata qalu kunna mustad'afina fil ard. Ini mereka ini adalah golongan yang mustad'afin di bumi Mekah. Jadi menyebabkan mereka nak berhijrah, rasa takut nak berhijrah. Jadi dalam ayat ini nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang yang mana tidak berhijrah tetapi dia beriman. Tapi dia juga termasuk dalam golongan ataupun kumpulan-kumpulan dalam peperangan Badar, kumpulan orang musyrikin, maka dia mati dalam keadaan yang mana mereka tidak berhijrah ke negara Diarul Islam, negara Madinah pada ketika itu. Jadi al-ard ini menyebutkan ataupun menunjukkan kepada Mekah. Kemudian al-ard juga boleh membawa maksud ataupun merujuk kepada Mesir. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Ini kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini Nabi Musa alaihissalam diharapkan wa yastakhlifakum fil ardi. Ya, ini mengharapkan Nabi Musa ini diberikan kuasa kekhalifahan di atas muka bumi ini. Yang muka bumi yang dimaksudkan pada waktu itu adalah menentang Firaun, maka ia dimaksudkan itu adalah Mesir. Ada juga makna al-ardu itu menunjukkan kepada perkataan ataupun makna negara ataupun tempat Jordan ataupun Palestin. Yani fi adnal ard wa hum min ba'dihim ghalabihim sayaghlibun. Ini alif dalam surah Ar-Rum, alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yani adnal ard ini menunjukkan tempat yang paling rendah, dan bila digaji tempat yang paling rendah yang dimaksudkan itu adalah di Laut Mati, di Jordan. Di Laut Mati memang dia sempadan, ini sebelah sana di Jordan, dan sempadan Laut Mati adalah Palestin. Ini dia berada di tengah-tengah antara Jordan dan juga Palestin. Jadi Ardus itu menunjukkan kepada Palestin. Dan ada juga perkataan al-ardi ini menunjukkan kepada selain daripada tempat, makna-makna yang lain. Antaranya menunjukkan kepada makna tanah kubur. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul law tusawwa bihimul ard. Yang ini pada hari itu, ini hari kiamat, yang ini yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul. Yang ini mereka yang mana kufur dan berdosa, bermaksiat dengan apa yang dibawakan oleh Rasul ataupun dengan Rasul itu sendiri. Law tusawwa bihimul ard, apabila mereka ni ditimbuskan. Yang ini maksudnya bila mereka matilah. Bihimul ard, yang ini menunjukkan kepada tanah kubur. Yang ini bila mereka mati maka mereka ditimbuskan. Dan perkataan al-ard ini juga dalam surah Al-Maidah menunjukkan kepada negara Islam, Diarul Islam. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Jadi mereka yang mana menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul, dan mereka ini berjalan di atas muka bumi dalam keadaan fasad. Muka bumi ini maksudkan adalah negara Islam. Ada yang mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan kepada Madinah. Kerana Madinah pada waktu itu adalah negara Islam. Jadi mereka yang mana mengingkari, yang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, mereka yang buat kerosakan,
di negara Islam, maka mereka akan dihukumlah. Ayat ini seterusnya menyatakan hukuman-hukuman tersebut. Ada perkataan al-ardu ini juga membawa maksud mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wal ard. Yani ketika mana ditukarkan, tubaddalul ardu ghaira ardi was samawat. Yani yang mana bumi yang dimaksudkan, ardu yang pertama itu adalah mahsyar, yang ditukarkan ataupun yang digantikan selain daripada ard dan juga samawat yang kita ketahui dan yang kita faham. Dan yang terakhir adalah yang menunjukkan kepada makna syurga. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ. Ini dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat yang 74. Ini tentang secara jelas disebutkan وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ. Yang ini lapisan ataupun tempat ard yang mana tempat duduk di dalam syurga. Jadi nak sebutkan perkataan al-ard ni dalam Al-Quran, dia tidak hanya menunjukkan kepada satu makna. Tetapi secara umum dan paling banyak al-ard ini menunjukkan kepada bumi kita lah, tempat tinggal kita, bumi ni. Cuma dalam beberapa ayat-ayat yang khusus, maka dia membawa kepada tempat-tempat yang khusus ataupun makna-makna dia yang khusus. Baik. Persoalan, adakah bumi diciptakan terlebih dahulu ataupun sebaliknya? Adakah bumi ataupun langit diciptakan terlebih dahulu? Ataupun kedua-duanya diciptakan sekali? Macam mana? Ini kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menyatakan seolah-olah bumi itu diciptakan terlebih dahulu berbanding langit. Bahkan ada pandangan para ulama yang terdahulu yang menyatakan sedemikian, bahawa langit ini bumi diciptakan dulu sebelum langit. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Maknanya disebutkan dijadikan langit, dijadikan bumi dan segala yang ada jami'ah, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Yang ini apabila didahulukan, sesuatu perkataan itu didahulukan, menunjukkan seolah macam ia terlebih dahulu diciptakan. Ada pandangan ulama tafsir yang menyatakan bahawa sememangnya bumi terdahulu diciptakan. Dalam hadis yang dhaif juga ada yang menyatakan bahawa perkara yang diciptakan yang pertama adalah turab, tanah. Ini diciptakan pada hari Sabtu. Ini perbincangan ni agak panjang lah. Cuma boleh saya ringkaskan. Yang ini kalau kita tanyakan yang mana cipta terlebih dahulu, maka saya memilih pandangan yang mana langit dicipta terlebih dahulu berbanding bumi. Sebabnya kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah menciptakan di atas bumi ni dan segala apa yang ada atas bumi. Apa yang berada di atas bumi ni? Pokok, tanaman, tumbuhan, lautan, haiwan-haiwan. Dan kalau kita fikirkan, bagaimana satu pokok ataupun tumbuhan ni dapat hidup tanpa adanya langit. Sedangkan di langit itulah ada matahari, ada angin, yang mana menjadi faktor-faktor kewujudan ataupun tumbuhnya tanaman-tanaman. Dan bagaimana untuk haiwan-haiwan untuk hidup yang ada siang dan malamnya. Maka sepatutnya samawat itu diciptakan terlebih dahulu berbanding al-ard. Ini ada ulama yang kemudian, maksudnya yang kontemporari, yang mengatakan bahawa yang lebih jelas sebenarnya adalah as-samawat
terlebih dahulu berbanding al-ard. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan khalaqas samawati wal ard. Dia sebutkan khalaqas samawati wal ard sebanyak 130 kali. Ini ada 130 kali yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan samawat berbanding al-ard. Khalaqas samawati wal ard, khalaqas samawati wal ard, rabbus samawati wal ard. Ini menunjukkan bahawa langit itu diciptakan terlebih dahulu berbanding bumi. So bagaimana kita nak faham ayat ini? Ayat ini, ayat-ayat Al-Quran, kita kena faham berdasarkan konteks. Dalam surah Al-Baqarah ini, Allah sedang menceritakan tentang konteks mereka yang membuat kefasadan di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa kamu yang membuatkan kefasadan di atas bumi ini, kamu tak sedar bahawa yang menciptakan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makalah dalam surah Taha ayat yang keempat, tanzilan mimman khalaqal ard. Yang ini menunjukkan kepada penurunan Al-Quran. Dan penurunan Al-Quran itu lebih bermanfaat ataupun lebih mendapat manfaatnya kepada penduduk bumi berbanding penduduk langit. Kerana diturunkan kepada kita, kepada manusia. Maka ayat-ayat Al-Quran, ini satu kaedah yang kita perlu fahami. Ya, ini kita perlu memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan konteks dia. Berdasarkan konteks ayat itu diturunkan ataupun disebutkan. Jadi kalau kita tanya yang mana terlebih dahulu diciptakan, maka saya memilih pandangan bahawa langit terlebih dahulu sebelum daripada bumi. Baik. Dan yang terakhir, wama bainahuma. Kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut wama bainahuma? Kalau kita tengok dalam ayat ni, hanya 3 kali sahaja Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bila Allah sebut khalaqa, maknanya penciptaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan ataupun sebutkan wama bainahuma. Kerana yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penciptaan keseluruhan termasuk apa yang ada di langit dan di bumi. Ini maksudnya wama bainahuma ini untuk menggambarkan kesempurnaan ciptaannya. Ini bukan bermakna ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan wama bainahuma penciptaan tak sempurna. Penciptaan itu sama, dia sempurna. Tetapi mengikut konteks ayat, maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan wama bainahuma ini, Allah nak sebutkan tentang ketinggian, kekuasaan yang saya sebutkan tadi, khalaqas samawat. Yang ini menunjukkan kepada ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika mana Allah sebut khalaqas samawati wal ard ataupun rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, dia ada perkataan wama bainahuma nak sebutkan kepada ketinggian dan juga kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sempurna bukan sekadar pada ciptaan, tapi sempurna kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk memberikan segala nikmat. Bahkan dialah sumber kepada kenikmatan dan menjauhkan daripada segala kemudaratan. Dan juga sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wama bainahuma, maka tidak ada ataupun tidak boleh ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh bergantung harap selain daripadanya. Ini kata yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi juga dalam tafsirnya. Yang ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan wama bainahuma. Adapun dalam ayat-ayat yang lain yang tak sebutkan wama bainahuma, yang ini penggunaan ayat itu adalah menunjukkan kepada uluan, kepada ketinggian. Adapun bila disebutkan wama bainahuma, ini menunjukkan kepada ketinggian dan juga kesempurnaan. Sebab itu kita mana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang Allah menguasai keseluruhannya, kesempurnaan, nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut lillahi ma fis samawati wal ardi wama bainahuma. Yani walillahi ma fis samawati Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Kita baca ayat-ayat banyak penciptaan itu disebutkan wama bainahuma kerana ia menunjukkan kepada ketinggian dan juga kesempurnaan. Kalau disebutkan tanpa wama bainahuma, maka ia menunjukkan kepada ketinggian. Kerana konteksnya itu nak membincangkan tentang tidak ada satu kuasa yang lebih agung dan lebih tinggi berbanding kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi insya-Allah mungkin sekadar itu perkongsian pada pagi ini. Jadi saya lajakkan perkongsian fi sittati ayyam dan juga sumastawa ala al-arsh kerana perbincangan dia itu agak panjang juga. Jadi saya cuba untuk mempermudahkan kepada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi mohon Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk saya menyampaikan dan memudahkan kepada tuan-tuan dan puan pada minggu yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza. Jadi saya tengok dulu. Tak ada soalan. Ada soalan ke? Nak minta Ustaz buat nota PowerPoint dalam background putih atau warna lebih cair. Lain tu untuk mudah buat catatan. Maaf materi sekolah ini. Boleh. InsyaAllah. Sebelum ni pun memang saya buat dalam background putih. Lebih saja nak tukar mood. Tapi insyaAllah kalau tuan-tuan ada request ni insyaAllah tak ada masalah. Boleh insyaAllah. Baik. Kalau apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala lemah kurang tu pada diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah atas kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz.